Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين amin. Kita di muka surat 29 dalam kitab matan. Kata musannif rahimahullah taala, faslun, bermula talak itu iaitu menguraikan tambatan nikah. Terkadang sunat jika tiada ada suka akan perangai perempuan itu, lagi tiada baik tabiatnya, dan makruh jika baik perangainya, dan yang mempunyai agama mustaqimah halnya, dan terkadang wajib iaitu tolak pada ilak, dan terkadang haram iaitu ditolak di dalam haid. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita ke Allah Ta'ala. Syukur kita di atas nikmat hidup masih diberi. Syukur kita dapat Islam. Syukur kita Allah Ta'ala jadikan boleh membenarkan semua ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu jadilah kita orang beriman. Syukur juga diberikan kita ada kelembutan hati untuk boleh taat, patuh pada perintah dia, tinggalkan larangannya. Juga masih dijadikan kita dalam keadaan sihat, lapang masa, hidayat taufik masih diberi. Dengan itu ada keupayaan kita untuk hadir solat maghrib berjemaah di masjid ini, dan dengan segala limpah kurnia itu juga insya-Allah kita manfaatkan masa yang ada ni meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab Sulam Muqtadi ni insya-Allah. Dan kita dalam masjid ni, masjid peluang mendapat itikaf adalah besar. Cuma itikaf adalah ibadat, ibadat tak sah melainkan dengan niat. Jadi kalau tak niat lagi, main kita khususkan keberadaan kita dalam masjid ni ialah semata-mata untuk itikaf. Lepas niatnya saja aku itikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Dengan kita mengkhususkan niat itu, barulah hasil pahala itikaf ni insya-Allah. Muka surat 29 Baris di tengah-tengah kitab tu pasal. Kata musannif, faslun, bermula talak itu iaitu menguraikan tambatan nikah. Baik. Ada sekalian apa yang kita nak sambung ni, kalau ikut nak mula bicara dalam bab talak, yang walaupun begitu hari itu sekali lalu, sebenarnya bab talak ni kita dah lalu, cuma hari itu kita ada bab sebut dalam khas sikit. Bab talak ni yang dipanggil tebus talak, ataupun dengan bahasa lain kita jumpa itu dengan istilahnya khulu'. Jadi talak yang ditebus, maksudnya talak yang bukan semata-mata talak, tapi talak yang berbayar. Sama ada macam mana yang kita dah bicara lepas, berbayar itu disebabkan oleh isteri yang buat pasal, ataupun yang buat pasal itu adalah suami, yang isteri nak juga minta lepaskan diri dia daripada suami tersebut, sedangkan suami tak mau melepaskannya dengan bayaran tertentu. Dan pula suami itu pula isteri itu minta tolak dengan sebab ada uzur yang ada sikit sebanyak kita dah bicara itu. Apa dia uzur-uzur syarak yang membolehkan isteri boleh minta tolak. Jadi yang itu namanya tolak tebus ataupun tebus talak, Arabnya khulu'. Jadi apa yang kita nak sambung malam ni insya-Allah khusus atas nama talak. Baik. Macam mana pun dia nak bagi definisi mudah. Apa dia talak ni? Baik, kata dia bermula talaqa. Kalau Arab asal sebutnya to lah, talaqa. Cuma dah jadi bahasa Melayu, dah dipanggil khotok masyhur. Kesilapan menyebut apa dia? Talak. Itu Melayu. Macam mana pun, adakah talak yang disebut oleh Melayu itu dengan Arab talaqa yang disebut oleh Arab itu, adakah lafaz talak itu menjadi talaqa? Kalau ikut masuk sebut ulama, dia kata jadi. Pasal apa? Pasal itu dah jadi huruf Melayu. Orang Melayu tak sebut talak, melainkan
Maksud talak itu adalah tolak. Okey, sebut dalam bahas kalimah tu saja. Baik. Jadi apa dia tolak ataupun dengan Melayunya talak ni? Iaitu kata dia, maksud tolak adalah menguraikan tambatan nikah. Bahasa lama urai ni, istilah urai maksudnya buka, meleraikan, membuka. Bahasa lain yang agak memberikan makna yang serupa, memutuskan tambatan nikah. Itulah tolak. Jadi tolak tu maksudnya buat satu perkara yang menyebabkan boleh menghuraikan tambatan nikah. Dia bagi terjemah mudah gitu tuan-tuan, ataupun definisi mudah je supaya kita faham. Maksudnya apa-apa lafaz daripada pihak suami yang perkataan itu memahamkan untuk menghurai, memutus, memecahkan apa seumpama bahasa itu, meleraikan, memutuskan hukum tambatan pernikahan itu, lepas tu tolak lah. Lepas tu tolak. Dan yang kita lepas sebut dengan berbayar namanya khuluk. Umum melepaskan isteri daripada hubungan pernikahan, itu umumnya dipanggil tolak. Nah, ada beberapa tolak lagi yang kita akan jumpa nanti insya-Allah. Antaranya dipanggil tolak ilah. Ada istilah tolak dengan sebab li'an. Insya-Allah jumpa tu. Macam mana pun asal makna tolak adalah memutuskan hubungan nikah antara suami isteri. Baik. Sebelum panjangkan sikit tu, sedia maklum kat kita rasanya bila sebut tolak ni, mengikut kita dalam kaedah Islam, hak menjatuhkan tolak asalnya hanya dipegang oleh suami. Suami saja yang ada kuasa menjatuhkan talak. Isteri tak ada hak menjatuhkan talak. Kalau ada, dia jadi macam kita bicara lepas, yang nama khuluk. Isteri macam mana pun tak boleh jatuhkan talak. Cuma di atas kezaliman yang suami buat kepada isteri, isteri dah tak sanggup khidmat dan merelakan diri dia kepada suami tersebut, tak sanggup duduk serumah dah. Jadi dia mohon perceraian disebabkan ada uzur syarak tersebut, sekalipun dengan berbayar. Tolak macam tu, tetap kuasa menjatuhkan talak adalah suami. Cuma isteri yang memohon supaya talak tu dijatuhkan pada dia. Pasal saya nak sebut ialah tak ada kaedah kita dalam Islam yang isteri menjatuhkan talak daripada suami. Isteri yang kata aku talak kau. Tak ada. Kalau ada pun beberapa masalah fiqh yang berkaitan dengan itu ialah jika ataupun apabila suami menyerahkan talak itu pada isteri. Hak tu je. Iaitu macam ni lah, aku serahkan dengan engkau untuk engkau nak pilih talak berapa. Itu kalau contoh nak pilih berapa. Ataupun diserahkan kepada engkau, diserahkan pada isteri dia untuk isteri dia menserah, melafazkan lafaz talak itu. Kalau ada pun dalam fiqh bab-bab tu saja. Yang ada isteri menjatuhkan talak. Jadi jatuh pun kalau ikut hukum bukan isteri yang menjatuhkan sebenarnya. Cuma itu istilahnya suami telah mentafwid, telah serahkan talak itu untuk diberi kepada isteri yang isteri sendiri menjatuhkan dan menyebutkan lafaz talak itu. Hak tu saja antara kes-kes yang kemungkinan begitu. Asal hukum memang tidak akan ada apa-apa talak boleh berlaku, melainkan suamilah yang menjatuhkan talak. Juga kalau ada kecuali sikit pun, adalah kes-kes, ada sikit tertentu bab khuluk itu, kes yang di mana suami tak mau menjatuhkan talak, isteri ada kes-kes yang boleh menyebabkan dia boleh minta talak, suami tetap berdegil tak mau menjatuhkan talak. Bukan suami menjatuhkan talak, tapi hakim yang menjatuhkan talak, mahkamah yang menjatuhkan talak bagi pihak suami yang melakukan kezaliman pada isteri. Ada kes yang kita akan jumpa akan datang, coming soon insya-Allah. Yang tu saja yang kesnya talak ini bukan suami yang jatuhkan. Asal-asal fiqh memang talak adalah kuasa suami. Itu dalam kaedah Islam kita. Satu kalau ada akan datang ada hero di kalangan menteri ke, baik menteri lelaki ke menteri perempuan ke, dia kata hak-hak asasi wanita telah dizalimi dalam Malaysia kerana orang perempuan telah dianiayai dengan tidak memberikan kuasa talak pada mereka. Jadi kita nak mohon pada majlis agama
ke mufti ke pihak tuanku ke, supaya meluluskan, supaya wanita pun diberikan kuasa untuk talak. Tu kerja gila. Pasal kerja bab kuasa boleh menjatuhkan talak, tak jatuh talak ni, ini bukan kerja sultan, ini bukan kerja pejabat agama. Dia lah hukum hakam yang made in Allah Ta'ala. Jadi kalau nak buat hukum agama sendiri, kau nak reka create agama sendiri, kau buat lah. Nak buat style agama Hindu, agama Buddha, macam tu punya ajaran kau nak buat, kau reka lah. Tapi kaedah Islam tak ada. Tak ada. Jangan macam mana pun, jangan tak tahu tuan, orang Islam kita ni dah sampai kepala otak gila dan jahil macam tu. Dia akan buat apa nak buat. Bahkan satu masa dulu rasanya pernah heboh, ada isu-isu yang memang ada menteri-menteri kita yang perempuan, yang dia nak bawa isu untuk supaya boleh nanti orang perempuan ada keupayaan untuk mentalakkan diri dia daripada suami. Zaman kita tentang zaman dah pelik-pelik lah dalam bab hukum Islam. Pelik-pelik gila lah. Okey, cukup saya sebut itu rasanya. Baik, jadi kaedah kita dalam Islam, tolak itu adalah kuasa besarnya asal ke suami. Baik. Jadi masuk tolak itu menghuraikan damatan nikah, maksudnya putuskan hubungan nikah. Baik, kemudian dia sebut hukum sikit dulu sebelum penjelasan ke depan tentang lafaz-lafaz yang boleh menjatuhkan talak. Kadang-kadang kata dia talak ni hukumnya sunat. Macam mana pun asal-asal hukum talak, atau masyhur sebut ulama, talak asal-asal hukumnya adalah makruh. Asal-asal hukum, sebut hukum asal. Macam mana kita belajar hukum sembahyang, hukum sembahyang asalnya wajib. Ada ketika sembahyang boleh jadi haram, ada ketika sembahyang boleh jadi sunat. Nak sebut kata pasal kita belajar fiqh macam ni, dia ada istilah hukum yang aridi, hukum mendatang. Maksudnya ada sebab mendatang, dia akan berubah hukum. Yang asal tolak hukumnya makruh, ada ketika jadi sunat, ada ketika jadi wajib, ada ketika jadi haram terus. Yang ni yang nak tengok ada perubahan-perubahan, dan biasanya perubahan macam ni berlaku disebabkan situasi dan kondisi yang ada yang menyebabkan berlaku perubahan hukum. Macam mana kita sebut makan babi asal haram, tapi kalau tak makan babi aja makanan yang ada untuk selamatkan nyawa, maka dari segi hukum harus makan babi. Dia ada hukum macam tu lah. Macam mana pun kena ambil pendetailan ni daripada ulama, mana yang boleh berubah sampai jadi haram jadi harus. Yang tu kena ambil pendetailan. Sendiri tak pandai buat hukum, nanti takut masalah. Pasal kita kadang-kadang tak ada autoriti untuk keluarkan hukum, kita pun tak pernah mengaji kaedah-kaedah untuk mengeluarkan hukum. Habis-habis kita buat keluar hukum tu, yang hukum keluar hukum merepek tu. Zaman lah ni tuan cukup banyak lah. Kalau kita perhati keliling kita, tambah tuan-tuan kalau biasa dan peka dalam pengajian, tambah pula pernah mengikut pengajian-pengajian daripada orang-orang yang baca kitab, daripada tokoh ulama yang pakar-pakar. Kita banding dengan ilmu yang ada sekarang ni, yang orang duk sebut hukum-hukum, kita akan dapati keliling kita ni banyak hukum hakam yang pening. Istilah yang pening ni yang menyalahi daripada apa yang telah diputuskan oleh ulama-ulama mutabar. Saya nak sebut tu agak terlalu banyak kan. Macam mana pun sekali lalu dengan mudah saya sebut tadi, antara pening ni kalau tak jadilah ni pun satu hari nanti kut jadi bab tolak tu. Antara yang pening ni tuan-tuan, kalau sikit lambung bila isu ni, apa dia? Kalau kita tengok TV Astro apalah ni, TV Hijrah ke, TV 3, TV 9, kalau dia buat forum tu, ada antara forum ni buat temu ramah lah, perbincangan, panggil profesor universiti sana, universiti sini, panggil orang sana, orang sini, cerita pasal apa? Cerita masalah derma organ, boleh tak boleh derma organ. Tuan-tuan tengok dalam TV macam mana? Boleh tak boleh? Yang saya tanya yang tuan-tuan tengok dalam TV. Dalam TV kata apa? Boleh Betul? Ada tak tuan-tuan tengok dalam TV yang ada penceramah-penceramah ataupun doktor-doktor yang dipanggil dalam TV yang dia kata tak boleh, derma organ ni haram? Bukan haram, haram jadah. Ada tak? Tak ada. Kalau ada pun tuan-tuan mampu saya tak bagi masuk dalam TV. Ini kata hukum hakam dah pening dalam ni. Saya nak syarah tu agak banyak saja saya nak sebut, dan kata ngajilah elok-elok, ngajilah Islam daripada sumber dia. Kita pasal zaman lah ni banyak yang dah pening-pening hukum hakam tu. Yang benda yang asalnya haram dah dikatanya halal. Okey. Sikit tu. Baik. Jadi talak ni kalau ikut dia memang asalnya hak suami, dan hukum menjatuh talak tu asalnya adalah makruh.
kadang-kadang boleh jadi sunat. Jadi bila disebut kadang-kadang ni maksudnya ada keadaan yang menyebabkan boleh berubah hukum. Satu ayat yang orang sebut kata apa ni bercerai-berai, sampai bercerai-berai, lepas talak suami kalau sebut bergegar tiang aras, katalah itu. Apatah lagi isteri yang minta cerai bergegar tiang aras. Memang ada datang hadis-hadis yang riwayat begitu, iaitu tiang kata bergegar tiang aras itu. Nak kata macam mana yang tu tanggung orang perempuan yang minta talak, yang tak sepatutnya dia minta talak. Dia minta talak dalam keadaan talak yang memang tak harus untuk dia minta talak. Yang talak tu dari hukum sama ada sekurang-kurangnya makruh ataupun haram. Tanggung hak tu lah baru istilahnya bergegar tiang aras. Maksudnya salah. Istilah bergegar tiang aras tu maksudnya dia telah membuat satu kesalahan. Begitu juga hadis-hadis yang ada menyebut dia da'ab wadul halal indallahi at-talaqu atau kama qala sadaqa Rasulullah. Dia kata perkara yang Allah Ta'ala paling murka sekali daripada banyak-banyak benda halal adalah talak. Jadi tanggung macam mana tu? Ulama tanggung yang tu adalah paling tak suka tu cuma sampai tahap makruh je, bukan jadi haram. Kalau haram ada kes yang haram tu. Pasal apa? Pasal faham abghadul halal, benda halal tapi Allah Ta'ala murka. Kalau dah murka berdosa. Dah kata halal takkan berdosa. Tu ulama bahas panjang tu. Saya tak cadang panjang tu, cuma nak sebut asal tolak itu adalah makruh dan kadang-kadang boleh jadi sunat. Jadi taklah semua isu perceraian adalah hukumnya haram dan tak elok. Bahkan kadang-kadang lagi elok bercerai daripada duduk biar suami isteri. Boleh. Bukanlah maksudnya nak menggalakkan perceraian, tapi setiap perceraian mesti ikut prosedur. Macam mana perkahwinan mesti ikut prosedur, macam itulah perceraian mesti ikut prosedur. Pasal hidup ni tak dapat tidak, tuan-tuan. Dia mesti ada istilah hidup mati. Mesti ada kawan lawan, mesti ada lapar kenyang, mesti ada sakit sehat. Ada waktu suka benci, mesti ada. Jadi kalau suka, cara suka mesti ikut prosedur suka. Baru boleh buat suka-suka. Dia tak boleh buat suka-suka. Barulah yang suka tu Allah Ta'ala suka. Yang tu kot saya nak guna bahasa suka tu. Jadi kalau ada benda yang dah tak suka, jadi nak berlaku perceraian mestilah ikut prosedur macam mana supaya dicerai. Jangan nak cerai ikut suka-suka. Pasal dia ada peraturan syarak. Itu yang nanti akan jadi haram. Itu yang silap jadi haram jadah terus tu. Maksudnya haram gila ni. Maksudnya haram besar, 2-3 kali haram. Dah lah katalah talak, lepas tu dah tak ada bagi edah, dah dia pergi pengajarnya, tempat duduk pun dia tak bagi, hantar rumah mak bapak. Yang salah suami, nafkah pun tak bagi. Tak gila kan. Untuk anak pun tak ada peduli. Macam-macam 3-4 kali haram. Sikitlah ke sana. Jadi ada ketikanya tolak tu jadi sunat. Baik. Bila tolak jadi sunat? Jika tiada ia suami suka akan perangai perempuan itu. Suami tak suka perangai perempuan tu, satu. Lagi pula tiada baik tabiatnya. Memang perempuan ni perangai tak baik. Pasal kahwin kadang-kadang kita tak semak betul-betul, tuan-tuan. Acik tangkap muat aja menikah. Kadang-kadang seronok-seronok. Itulah kahwin, gitulah. Itu kalau jenis kenal tak apa, kadang-kadang tak kenal apa pun orang yang tolong rekomen. Kita pun angguk-angguk, terima-terima, setuju-setuju, aku terima-terima. Kahwin. Dulu dengar maklumat itu je, bila kahwin baru tahu hati budi kawan. Antara bila sebut hati budi itu antaranya tabiatnya. Orang punya tabiat suka belek komputer, Facebook. Bopi gitu kan. Lepas tu Facebook dah buka internet, merepek, buka sana merepek kawan jantan mana, jantan sini. Oh, memang tak berkawan dating, tapi duk berkawan, duk chatting sampai 3-4 pagi. Tak kahwin tak tahu, kahwin baru tahu. Macam mana? Tabiat tak baik. Suami pula tak suka. Pandang pula kata tak baik tu maksudnya apa? Menyalahi pula kaedah syarak. Suami pun jenuh panggil tidur malam, link marilah bang, sikit lagi bang, chatting tak siap lagi kata ni.
Duk chat ni, duk chat, cicot, apalah menatang apa benda lah. Ni duk messenger ni, 3-4 lagi messenger tak selesai lagi apa. Oh, nantilah Ustaz. Cool lah, keep cool man. Pening kawan tu. Sikitlah dengan bahasa itu tuan. Jadi nak kata suami tak suka perangai dan perempuan pun tak baik, tabiatnya perangai pun tak baik. Sembahyang pun malas, aurat pun tak tutup. Bila suruh pun tak mau, degil pula tu. Buat macam mana? Kalau tuan-tuan bagi cadangan macam mana? Nak bela ke macam ni? Lepaslah, baik kahwin lain lah. Tak pun ancam sikit. You sayang nak kat I sayang kat you. Kalau you sayang kat I, tutup aurat, ngaji, pergi masjid, jom. Allah tak ada. Nak ikut, tak mau, kita buat cara tak mau. Bagi ancam tu. Pasal I bukan hidup cara you. You ni macam Western style. I'm not Western, you know. I'm Islamic turn. Bobi lah. I'm a Muslim. I'm Mu'min. I'm Masjidism. Bobi. Orang yang berpahaman masjid ataupun suraunyism. Aku bukan orang macam kau. Duduk sikit-sikit. Sosial sana, sosial sini, happy birthday sana, party sana, party sini. Aku pening lah tengok. Aku aku tak mau dengar. Macam mana ni? Kita ni tak sah haluan ni. Itu buat macam mana? Bisa nak buat macam mana? Anak pun tak ada lagi. Macam mana? Jalan. Tambah pula dia pun sebenarnya memang I tak apa suka kat you, tapi mak bapak I paksa. Badan lah. Kalau paksa pun dia boleh bagi pengorbanan dan istilahnya khidmat pada suami, tak apa. Paksa pun paksalah. Dah suami yang ni taat aje lah. Suami pun bolehlah tahan nak cari yang perfect, awak pun tak perfect rasanya. Okey? Tak apa. Tapi bila kata I pun memang dah lama, I pun bukan ceritakan you. Macam tu tuan-tuan, tak usah bela lah. Itu macam bela rimau dengan singa. Tak mau jinak ya tuan-tuan. Macam bela burung elang, tuan-tuan bagi makan dia pagut yang tangan. Tak usah. Lepas lah. Lepas ya. Biar dia cari makan yang lain. Tapi lepas cara betul. Macam mana prosedur kita jumpa lepas? Kita nasihat dia, waktu tu kalau masalah pukul, kawan ada taekwondo pun tak payahlah pukul, apa lebih kurang itu. Juru damai pun tak boleh nak selesai masalah. Nasihat pun dia tak mau dengar. Cara hidup pun dia tak mau ubah. Dia nak ikut style dia juga. Sembahyang pun tak peduli, aurat pun tak jaga. Macam mana? Tinggallah, sudahlah tu. Cakap itulah saja. Jadi kalau nak sebut lepas talak pun bagi cukup syarat semua. Memang kita akan jumpa dia sebut nanti. Yang istilahnya tak menjatuhkan talak dalam keadaan haram. Lepas tu sebut, lepas tu bagi tempoh edah, bagi elok-elok, bagi dia beredah elok-elok, makan minum jaga elok. Macam mana ambil dulu dengan cara beradab, dengan cara yang betul, hantar pun dengan cara yang betul juga. Itu kaedah syarak. Satu, bercerai macam mana? Yang penting bukan masalah bercerai tak bercerai, tapi kau ambil berkawan lah itu sebagai suami isteri, macam mana cara, kau bercerai macam mana cara. Macam mana kita barang, kereta kita beli, dulu beli cara macam mana, sekarang nak jual balik, kau nak jual cara macam mana. Yang penting muamalah yang baik. Quran pun sebut macam mana, imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Kaedah talak, kaedah perkahwinan ni orang Taala sebut, kata kalau kau kahwin dapat perempuan elok ataupun tak elok, kaedahnya macam ni. Imsakun bima'ruf, urusan perempuan ni isteri kamu, disebab kau suka tak suka tu satu hal, tapi kalau nak kekalkan dia sebagai isteri, imsak bima'ruf, maksudnya kamu jaga status sebagai isteri dan jaga sebagai status isteri yang baik. Kita jumpa dulu masalah ada isteri lebih pada seorang, masalah keadilan jaga, masalah gilir jaga, masalah makan minum dia jaga, apa yang hajat yang sepatutnya disempurnakan kepada dia jaga, tempat tinggal dia jaga, kebajikan dia jaga, dah ajar ilmu dia jaga, akidah dia jaga, semua dia jaga. Nak jaga betul-betul. Tu imsakun bima'ruf ataupun the second choice, dah tak mau bela lah. Bela pun sakit kepala. Jadi blur kita nak buat tindakan apa-apa. Buat macam mana? Tasrihun bi ihsan. Pisahkan dengan cara yang baik juga. Disebut tasrih bi ihsan. Cara yang baik, cara yang betul, tepat dengan kaedah Islam. Bukan acih halau je. Balik rumah abang kau. Aku tak nak tengok muka kau.
aku bedil lagi. Oh, tu bunyi bahasa petani ya, bedil-bedil. Tak ada, mesti ada cara. Cara mesti betul. Okey, sekali lalu tu. Yang dia sebut ada sunat ketika itu bila perangai perempuan tak elok, suami pun tak suka. Lepas tu memang perangai pun tak baik. Waktu dia ajar dengan akhlak baik, dia tak mau terima ajaran. Memang tak usah bela kan. Kalau tuan-tuan mana nak tahu esok kahwin dengan artis ke, mula-mula memang tak tutup aurat, bila kahwin rupanya taat daripada yang duk pakai burdah lagi. Macam mana? Yes. Ada. Oh, ada soalan. Okey. Pasal tak tentu tuan-tuan, kadang-kadang ada orang awam, kadang-kadang tak pernah taat pun pada orang salah, tapi bila dapat suami baik, suami pula bimbing cara baik. Dengar saya sebut, ada yang taat dia lebih baik daripada orang ngaji sekolah agama lagi. Cuma dulu tak pernah dapat pengajian agama, tak pernah ada orang nasihat dia dengan agama. Kadang-kadang terbalik pula, ngaji orang pendidikan agama, tapi tengok buat daripada orang tak ada agama lagi. Satu rezeki masing-masing lah. Di atas rezeki itu satu hal. Dan di atas kita bicara perkahwinan ni, nak sebutnya ni, pasal kita bicara ni bab talak, nak menunjukkan apa? Tak semestinya bila kahwin kekal sampai kiamat suami isteri. Dah, saya dah kata gini, tuan-tuan beli kereta sampai kereta tu buruk tuan-tuan pakai. Jawab. Tengoklah selesa tak selesa, dan tuan-tuan buat hati tak buat hati. Kereta pun kadang-kadang beli hari ni esok jual, ada tak? Jawab. Cuma beli cara betul, jual cara betul ya. Jangan buat black market tu, pening. Ataupun longgor buat tak ketahuan, dua tepi rumah, hukum membazir, tu masalah tu. Jadi nak sebut apa kata apa, bagi betul cara nak sebut tu. Pasal kita dalam Islam ni yang diajar nak tengok baik tak baik adalah management, pengurusan. Tu yang masalah bukan isteri satu isteri ramai, masalahnya pengurusan. Kalau isteri satu pun pengurusan tak bagus, baik isteri 4 tapi pengurusan bagus, boleh faham? Jawatan banyak tapi pengurusan bagus, tak pernah ada yang cuai bagus. Ni jawatan apa pun tak ada, tapi cerai masjid pun tak boleh main. Yang penting adalah pengurusan. Ni sebab pengurusan tu maksudnya macam mana kita tusun diri kita untuk boleh taat. Itu benda besar ni. Tentu kalau saya sebut tu pasal masalah tak dapat tidak, dia ada benda suka, benda tak suka, benda taat, tak taat. Macam kita sebagai bos pun, kalau sebagai pekerja, kita sebagai bos ada pekerja, kadang-kadang pekerja kita macam-macam. Ambil elok jalan, puas hati bagi gaji lebih, tak puas hati macam mana? Cukup takkan ni? Tengok cuai pula, pelari duit pula. Lepas cara elok, macam mana ambil cara baik, lepas cara baik. Yang mana sepatutnya kena ambil tindakan undang-undang, ambil tindakan undang-undang. Sama cara. Pasal yang penting adalah kita muamalah dengan dia macam mana, macam mana kita punya hubungan dia, macam mana connection kita dengan dia, apa interaksi kita dengan dia, tepat tak tepat dengan kaedah syarak. Jadi yang penting kita ilmu bagi mantap, macam mana sepatutnya hubungan syarak tu kita laksanakan. Kalau sebab kawan-kawan kita bincang ni masalah suami isteri, apa dia, khususnya kadang-kadang bab ilmu, apa yang ilmu akidah kita ajar ke dia. Adakah kita ambil isteri hanya sekadar istilah sekadar melepaskan keinginan, macam mana keinginan nafsu saja, tapi bab lain tak diisi, bab ilmu tak diisi, bab apa pendidikan akhlak tak diisi, bab tanggungjawab khidmat, susah payah kita jaga dia, dia jaga kita, tak ada tu, tak ada tu. Jadi maksudnya ada benda yang tak cukup dalam rumah tangga. Rumah tangga ni bukan kemanisan dia semata-mata dengan hubungan kelamin saja. Tak, banyak benda kan, banyak benda, pergaulan, akhlak, khidmat, boleh bantu membantu sama lain, orang ni susah, orang ni tolong, walaupun kadang-kadang bukan dalam tanggungjawab wajib, tapi dia boleh bersusah payah. Istilahnya macam mana kita punya pengorbanan, tadhiyah, sacrifice seseorang, baik suami pada isteri, isteri pada suami. Okay. Jadi kalau dah tak boleh lah, lepas okay. Itu sekali lalu dia sebut antara yang istilahnya sunat diceraikan di situ. Satu. Dan yang kedua dia sebut adalah makruh. Makruh ni jika baik perangainya perangai isteri, dan isteri ni pula yang mempunyai agama yang mustaqimah halnya. Isteri ni orang yang ada agama mustaqimah tu bahasa Arab maksudnya lurus halnya. Memang orang lurus dengan agama. Keluar rumah minta izin dengan abang, boleh ke saya keluar rumah?
Bini punya bagus itu kan. Laki pula bangang. Apalah awak ni sikit-sikit minta izin. Boring lah. Ya Allah kan. Ada suami bangang macam ni. Saya tak tahulah, bukan suami sini lah. Suami Kuala bukan? Afrika kan? Suami Afrika macam tu. Ada macam tu. Isteri punya bagus lah. Alah abang ni apalah, janganlah marah saya. Saya sebagai isteri, saya minta izin kat abang untuk keluar.